Didik TV KPM. Ciri-ciri ketua dalam sesebuah organisasi menurut Islam. Okey, jadi tadi berdasarkan kepada lantikan ketua kelas tadi, sekarang kita nak kenal pasti apa ciri-ciri yang ada pada seorang ketua. Baik, jadi ciri yang pertama adalah melaksanakan tugasan bersumberkan Al-Quran dan hadis. Okay, kerana kita tahu Al-Quran dan hadis merupakan sumber yang utama dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu merujuk kepada sumber ini tanpa membelakangkan kedua-duanya. Baik, yang kedua, mengamalkan konsep syura dalam pentadbiran. Baik, Syafiqah tahu tak apa itu syura? Kalau yang saya faham Ustazah, syura ini adalah mesyuarat antara ketua dan juga orang-orang di bawahnya. Baiklah. Betul, jadi Ustazah? betul sangat, iaitu syura ni telah dilaksanakan pada zaman Rasulullah dan pada zaman para sahabat. Di mana syura ni kalau kita tak buat syura, kita tidak akan dapat satu kata putus. Kita buat jawapan, kita buat keputusan secara sorang-sorang. Jadi bila kita buat keputusan secara individu, secara bersendirian, matlamat yang kita nak tu tidak akan tercapai. Dan mungkin pandangan orang lain pun ada yang lebih baik kan Ustazah kan? Betul. Jadi perlunya kepada mesyuarat. Baik, yang ketiga, melaksanakan keadilan untuk semua pihak. Jadi adil itu penting. Kalau kita jadi ketua kelas, kita perlu adil kepada murid-murid yang berada di dalam kelas kita. Baik, yang keempat, memastikan hak kebebasan kepada setiap individu agar terpelihara mengikut panduan syarak. Jadi hak kebebasan yang ada pada setiap individu, Ustazah bagi contoh kalau dalam kelas, kebebasan apa yang diberikan kepada anak murid? Contohnya apa? Kebebasan untuk berkawan dengan sesiapa sahaja. Jadi kita tidak boleh katakan kalau kumpulan A disekat daripada berkawan dengan kumpulan B. Tidak. Itu kalau kita melarang, maksudnya kita menyekat hak kebebasan mereka di dalam kelas. Baik, yang kelima, mengeratkan ukhuwah dalam pengurusan berteraskan nilai akhlak. Jadi Syafiqah, dalam Islam betapa cantiknya akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah perkara yang besar, kita masih lagi mengutamakan akhlak mahmudah. Jadi kalau dalam kelas banyak contoh-contoh akhlak mahmudah yang kita boleh contohi. Selain daripada ukhuwah Islamiah, apa lagi perkara nilai akhlak mulia yang kita lakukan dalam kelas? Dalam kelas saya, waktu saya dalam kelas, saya dengar cakap cikgu, saya tolong kawan-kawan, saya bantulah kawan saya. Okey, jadi kita hidup dalam kelas perlu adanya satu semangat ukhuwah Islamiah. Baik, walaupun dalam kelas kita tu ada rakan-rakan yang bukan beragama Islam. Jadi di sinilah kita nak tonjolkan betapa cantik, betapa eloknya akhlak didikan Islam kepada umat-umatnya. Dan yang keenam adalah mematuhi dan menghormati peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan dalam sesebuah organisasi. Baik, cuba kita bayangkan, andai kata satu organisasi itu ada undang-undang tetapi tidak diikuti, apa akan jadi dalam kelas tersebut? Saya rasa akan jadi huru-hara Ustazah. Ya, betul. Kan? Kelas tapi tidak ada ketua kelas. Huru-hara jadinya. Siapa pula yang nak membantu Ustazah menguruskan kelas 5 Ibn Sina tadi? Jadi betapa pentingnya menghormati dan mematuhi peraturan yang telah digariskan dalam sesebuah organisasi. Okey, baiklah. Dan yang seterusnya, Syafiqah nampak tak ada gambar yang Ustazah pamerkan ni? Nampak Ustazah. Okey, jadi ada 4 gambar di situ. Jadi kita nak cuba menganalisis berdasarkan gambar ini apakah yang berlaku supaya kita boleh merealisasikan takbir urus Islam dalam kehidupan. Okey, perhatikan pada gambar yang pertama. Baik. Apa yang Syafiqah nampak? Okey, kalau yang Syafiqah nampak di situ ada macam mesyuarat yang dijalankan. Betul ke Ustazah? Okey, jadi pada gambar yang pertama ini hanya sebagai clue kepada Syafiqah. Syafiqah nampak beberapa orang sedang mengadakan satu mesyuarat. Okey, baik. Jadi apa kepentingan mesyuarat kepada organisasi tersebut? Kepentingan mesyuarat untuk organisasi tersebut adalah untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Ya, betul. Jadi pentingnya mesyuarat untuk mendapat satu keputusan yang
boleh diguna pakai secara bersama. Baiklah, kemudian kita tengok pula gambar yang kedua. Apakah yang dilakukan oleh sekumpulan pekerja itu? Kalau ikutkan Ustazah, diorang tengah buat kerja? Tengah buat kerja. Tengah jalankan kerja. Okey, buat kerja itu secara macam mana? Ini Secara, cluenya. clue dia saya rasa secara bekerja sama. Okey, secara bekerjasama. Jadi, kerjasama sangat diperlukan apabila kita sedang merealisasikan satu tadbir urus dalam organisasi. Pentingnya semangat tolong-menolong, saling bantu-membantu dalam melaksanakan sesuatu tugasan. Baiklah, gambar yang ketiga, ada bangunan pula tu. Bangunan apa tu, Syafiqah? Saya rasa inilah bangunan untuk organisasi tersebut. Betul ke Ustazah? Okey, bangunan untuk organisasi tersebut. Untuk pengurusan lah dan Okey, sebagainya. kalau Ustazah bagi cluenya di sini? Oh, kebajikan. Untuk menguruskan kebajikan pekerja-pekerja. Jadi, seorang ketua perlu menguruskan kebajikan ahli-ahli yang berada di bawah tanggungjawabnya. Baik, jadi mungkin kita boleh andaikan dari segi kebajikan, mungkin hospital menyediakan rawatan kesihatan kepada pekerja, ataupun kita menyediakan bantuan-bantuan lain jika diperlukan oleh pekerja-pekerja di bawah kita. Baik, faham. Baik, kemudian pada gambar yang keempat pula, gambar apa pula tu? Okey, saya rasa mereka ni rasa gembira Ustazah dapat penghargaan ke dapat hadiah tu Ustazah. Mereka sangat gembira. Okey, cluenya betul adalah penghargaan. Baik, jadi sebagai seorang ketua yang bertanggungjawab, jadi kita nak merealisasikan tadbir urus Islam dengan cara memberikan penghargaan kepada pekerja-pekerja yang cemerlang dalam pekerjaan mereka. Baik, bila sebut penghargaan, ia tidak tertakluk semata-mata kepada memberikan wang semata-mata, wang ganjaran, tetapi boleh diberikan dalam bentuk yang lain seperti boleh Syafiqah bantu Ustazah? Seperti kalau contoh antara penghargaan yang lain, mungkin berikan cuti Ustazah? Ya, betul. Memberikan cuti, kemudian kita boleh berikan sijil penghargaan. Kalau dari segi rawatan, itu adalah antara penghargaan ke Ustazah kepada mereka? Rawatan kita masuk kebajikan. Penghargaan ni yang boleh mengembirakan dia, yang dapat menyebabkan dia bekerja dengan lebih bersungguh-sungguh lagi untuk menghasilkan mutu pekerjaan yang lebih baik. Okey, baik. Jadi, pada keempat-empat gambar tadi, Syafiqah telah berjaya membantu Ustazah untuk menganalisis apa yang ada di sebalik gambar tersebut. Baiklah. Okey, ini adalah tindakan merealisasikan tadbir urus Islam dalam organisasi. Jadi, tindakan yang pertama berdasarkan gambar adalah mengadakan mesyuarat dalam segala urusan. Buatlah berdasarkan kepada wasyawirhum bil amri. Jadi bermesyuaratlah dalam setiap tugasan yang kita nak laksanakan. Baiklah, yang kedua pula adalah menjaga kebajikan setiap pekerja. Jadi menjaga kebajikan tadi Ustazah ada sebut, sama ada menyediakan memberikan mereka sesi rawatan ataupun memberikan bantuan-bantuan lain yang diperlukan. Okey, ataupun memberikan cuti rehat kepada mereka ataupun menghantar mereka ke pusat-pusat rawatan. Baik. Kemudian memberi kerjasama dalam menyelesaikan tugasan. Jadi adalah wajib untuk setiap ahli dan juga ketua untuk bekerjasama dalam setiap tugasan yang diamanahkan supaya kita dapat melaksanakan tugasan dengan baik dan berkesan. Dan yang keempat pula adalah memberi penghargaan kepada pekerja yang cemerlang. Jadi bentuk-bentuk penghargaan Ustazah dah sebutkan tadi. Jadi kita sama-sama boleh memberi penghargaan kepada pekerja-pekerja kita supaya mereka lebih bersemangat untuk bekerja. Okey, baiklah Ustazah teruskan. Okey, berkenaan dengan sifat accountability dalam tadbir urus menurut pandangan Islam. Tadi Syafiqah dah jumpa kan perkataan accountability? Betul Ustazah. Okey, baik. Jadi kita teruskan. Jadi accountability ialah sifat bertanggungjawab kepada seseorang terhadap sesuatu tindakan, keputusan serta bersedia memberikan penjelasan. Jadi tafsiran ini berdasarkan kepada Kamus Dewan edisi yang keempat. Baik, jadi berdasarkan kepada tafsiran accountability ini, Ustazah ada sediakan satu peta iting
Okey, jadi kita nak mengenal pasti apakah ciri-ciri yang ada di bawah accountability. Baiklah, jadi boleh tak Syafiqah tolong Ustazah untuk mengenal pasti ciri-ciri tersebut? Okey, Ustazah. Sifat-sifat yang ada. Bagi saya, accountability ni adalah bertanggungjawab. Jadi yang pertama saya letakkan ia adalah sebagai orang yang menjauhi rasuah. Okey. Baik. Yang kedua saya letakkan pasti kena ada sifat amanah, Ustazah. Okey. Okey. Yang ketiga saya letakkan antara ciri-ciri accountability ini adalah adanya dalam dirinya adalah jati diri yang tinggi. Okey. Baik. Yang seterusnya, pastinya seorang ketua ataupun mereka yang beraccountability ini adalah orang yang menepati masa. Baik. Yang seterusnya adalah mereka yang patuh kepada undang-undang yang ditetapkan dalam sebuah organisasi tersebut. Dan yang terakhir, saya rasa Ustazah saya adalah mereka yang ikhlas bekerja. Okey, Ustazah. Jadi ada berapa sifat-sifat di bawah accountability itu? Sifat-sifat yang bagus ini ada 2, 4 dan 6. 6 sifat. Ada 6 sifat yang disenaraikan oleh Syafiqah. Baiklah, kita tengok yang pertama jawapannya. Okey, menjauhi rasuah. Ustazah ada ternampak Syafiqah lekatkan perkataan menjauhi rasuah. Okey, jadi rasuah adalah haram dalam Islam. Jadi hukumnya kita kena jauhi terus daripada hidup kita. Baik, yang kedua, jawapannya adalah mempunyai jati diri yang tinggi. Baik, jadi sebagai seorang Muslim, kita wajib mempunyai jati diri yang tinggi. Kita kena melakukan perkara-perkara yang positif supaya kita boleh melaksanakan tugasan dengan baik. Baik, yang ketiga adalah patuh kepada undang-undang. Okey, jadi saya rasa sifat patuh kepada undang-undang ini bukan hanya pada murid-murid sekolah, bahkan kepada setiap individu yang bekerja. Okey, kita ada undang-undang yang perlu kita akur. Baik, seterusnya adalah ikhlas. Okey, melakukan sesuatu kerja ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Niatkan betul-betul setiap tindakan yang kita lakukan itu mesti berlandaskan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dah dilantik sebagai ketua kelas, ikhlas atau tidak? Kita kena tajuk Afiqah tadi ya. Mesti dia ikhlas. Okey, baiklah. Yang seterusnya sifat amanah. Baik, sifat amanah ni adalah satu sifat yang salah satu daripada sifat wajib bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap tugasan yang kita laksanakan, kita perlu kepada sifat ikhlas. Minta maaf, perlu kepada sikap amanah. Jadi kalau tidak amanah, tidak ada kepercayaan dah orang kepada kita. Jadi orang dah memandang rendah pada kita jika kita tidak beramanah. Baiklah. Yang seterusnya adalah menepati masa. Okey, kalau di sekolah 7.20 loceng dah akan berbunyi. Okey, jadi 7.20 loceng berbunyi, jangan pula Syafiqah datang sekolah pukul 7.30. 7.30 tu dah masuk ke kelas untuk memulakan pelajaran. Jadi tepati masa seperti mana yang telah ditetapkan dalam sesebuah organisasi. Baiklah, jadi berdasarkan kepada sifat accountability yang telah ditampalkan tadi, Ustazah percaya Syafiqah sangat cemerlang menjawab soalan Ustazah pada hari ini. Ustazah bagi ganjaran berapa? Jadi Ustazah nak bagi ganjaran. Syafiqah boleh pilih. Bintang yang ada tu Syafiqah nak bagi bintang warna apa? Nak warna apa? Biru ataupun kuning? Ada dua, Ustaz. Ada dua pilihan. Ustazah lah bagi. Jadi Ustazah bagi warna kuning pula. Sebab dah ambil biru kan? Dah ambil biru. Okey. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Alhamdulillah. Saya rasa murid-murid kat rumah pun pasti insya-Allah dapat faham apakah ciri-ciri accountability dalam sesebuah organisasi. Okey, baiklah. Ustazah nak tanya apa lagi ke soalan untuk saya? Boleh tak Ustazah nak tanya tentang sifat jati diri tu? Jati diri? Boleh tak bagi contoh? Sifat jati diri? Jati diri yang tinggi. Jati diri yang tinggi ini mungkinkah ia berkaitan dengan seseorang yang ada prinsip, Ustazah? Okey. Maksudnya kalau contoh dia dah tahu tentang satu perkara tu, dia tahu ni salah. Jadi dia perlu tahu ni perkara yang salah, dia perlu elakkan. Kalau tahu perkara tu benar dan dia kena buat, dia perlu laksanakanlah. Okey, jadi kalau jati diri dalam kelas sebagai ketua kelas?
sebagai ketua kelas, contoh kalau contoh diberikan tanggungjawab oleh guru untuk beri pesanan kepada rakan-rakan kan, ataupun untuk bagi tahulah, oh cikgu bagi kerja sekolah ni, jadi kena sampaikanlah kepada rakan-rakan sekelas dia. Dan satu lagi Ustazah nak tambah berkenaan dengan jati diri yang tinggi. Sebagai seorang murid, kita jangan terpengaruh dengan perkara-perkara negatif, kerana perkara negatif ini akan menyebabkan kita hilang jati diri. Didik TV KPM